Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nurenti binti Husin. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Emilia Anak Peter, pelajar jurusan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Nombor matrik saya 0110241305680001. Saya akan membentangkan tentang kemahiran pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan digital kod OUM H1603. Bagi pengenalan yang pertama, pembelajaran abad ke-21 menekankan keperluan untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memiliki pelbagai kemahiran penting seperti pemikiran kritis, kolaborasi, kreativiti dan literasi digital. Para pelajar bukan sahaja mampu menguasai ilmu akademik, malah mereka turut didedahkan kepada kemahiran seperti penyelesaian masalah, kepimpinan serta adaptasi kepada perubahan. Justru pembelajaran abad ke-21 bukan sekadar satu keperluan, tetapi dalam melahirkan generasi yang berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran pada masa depan. Di sini saya akan terangkan beberapa isi. Isi yang pertama ialah peranan dan tanggungjawab pelajar dalam konteks digital. Antaranya ialah memiliki kemahiran dalam menggunakan teknologi. Pelajar dalam pendidikan digital perlu menguasai literasi digital iaitu keupayaan untuk menggunakan teknologi dan media digital dengan bijak dan berkesan. Para pelajar juga haruslah tahu dalam mencari maklumat yang sahih, mengenal pasti sumber yang boleh dipercayai dan menggunakan alat digital untuk menyelesaikan masalah. Berikut ialah pengurusan masa yang baik dalam belajar. Pelajar juga perlu menguruskan masa dengan cekap dalam pembelajaran digital, termasuk menetapkan jadual pembelajaran yang berstruktur dan mengelakkan gangguan digital yang tidak perlu. Selain mengurus masa dengan baik, pelajar juga perlu mengimbangi masa dengan penyelidikan kendiri dan juga aktiviti peribadi. Kegagalan dalam mengurus masa dengan baik boleh menyebabkan pelajar tertinggal dalam pelajaran atau tidak dapat mencapai potensi dengan penuh dan kehilangan fokus. Selain itu juga, pelajar haruslah berfikir secara kritikal dan kreatif. Para pelajar haruslah berusaha menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif untuk masalah yang dihadapi dalam pembelajaran selain dalam melakukan tugasan. Peranan dan tanggungjawab kita di era pendidikan dalam digital memegang peranan yang lebih besar dan tanggungjawab yang lebih berat berbanding era tradisional dan harus bijak mendisiplinkan diri untuk memastikan kejayaan dalam pembelajaran. Seterusnya ialah ciri-ciri persekitaran digital yang berkesan. Antaranya yang pertama ialah accessibility yang luas dan adil. Persekitaran pembelajaran digital yang berkesan memastikan semua pelajar mempunyai akses kepada bahan pembelajaran tanpa halangan, tidak kira lokasi, kemampuan ekonomi atau tahap kebolehan mereka. Platform pembelajaran digital perlu mesra pengguna dan menyokong pelbagai bahasa serta keperluan dalam pembelajaran khas. Contohnya seperti teks ke suara ataupun teks besar bagi pelajar yang kurang berupaya. Bahagian kedua ialah pembelajaran berpusatkan pelajar. Persekitaran digital yang berkesan memberi kebebasan kepada pelajar untuk mengawal konsep pembelajaran mereka sendiri, termasuk memilih bahan dan kaedah pembelajaran selain menetapkan maklumat dalam pembelajaran, membuat tugasan dan mengukur hasil kemajuan mereka dengan mudah. Dan yang berikutnya pula ialah fleksibiliti tempat dan juga masa. Para pelajar dapat belajar pada bila-bila masa sahaja dan di mana sahaja maupun melalui platform digital, membolehkan pembelajaran berterusan di luar bilik darjah. Persekitaran pembelajaran digital yang berkesan
dalam konteks pendidikan abad ke-21 adalah salah satu ekosistem yang inklusif, interaktif, dan berpusatkan pelajar. Dengan mengutamakan accessibility, keselamatan, dan pengalaman pembelajaran yang bermakna, persekitaran ini mampu melahirkan generasi yang bukan sahaja celik teknologi, malah mereka boleh menghadapi cabaran dunia yang moden pada zaman kini. Pembentangan yang seterusnya ialah kepentingan kemahiran pengurusan emosi dan keberkesanan interaksi sosial. Yang pertama ialah menggalakkan pembelajaran yang seimbang dan bersepadu. Contohnya ialah dalam pembelajaran digital, pelajar selalu menghadapi tekanan dalam menguruskan masa dalam belajar. Selain itu, pelajar juga menghadapi gangguan seperti dalam pembelajaran. Daya tahan emosi dapat membantu pelajar bangkit daripada cabaran ini dan terus berusaha mencapai matlamat dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran kolaboratif seperti dalam talian, para pelajar memerlukan empati untuk memahami perspektif rakan sebaya lain, terutamanya dalam interaksi melalui platform digital seperti forum atau perbincangan dalam kumpulan. Seterusnya ialah meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar. Pelajar juga seringkali menghadapi cabaran seperti cepat merasa bosan, kurang berinteraksi dengan rakan yang lain, dan kehilangan emosi. Dalam kemahiran emosi dan interaksi sosial boleh membantu menangani cabaran ini. Contohnya, menggalakkan penglibatan aktif seperti pelajar lebih cenderung untuk terlibat dalam perbincangan atas talian, bertanya soalan, dan berkongsi pandangan antara satu sama lain sesama rakan. Dan yang terakhir, membina kemahiran interaksi sosial dalam persekitaran sosial. Contohnya, di dalam kelas maya, pelajar juga perlu tahu cara untuk menyampaikan idea mereka dengan jelas dan berkesan, sama ada melalui teks, suara, maupun video semasa pembentangan di dalam kelas. Kemahiran sosial seperti tata bahasa digital amat penting. Seterusnya, pembelajaran digital sering melibatkan kerja berkumpulan atas talian. Kemahiran dalam mendengar pendapat orang lain, menyelesaikan konflik, dan bekerjasama dalam kejayaan dalam pasukan. Melalui interaksi jarak jauh pula, pelajar yang dapat berinteraksi dengan baik bersama guru dan rakan-rakan yang lain dan lebih cenderung untuk membantu dalam berhubung dan berkomunikasi serta membantu untuk kekal bermotivasi. Bagi kesimpulan, teknologi multimedia menjanjikan potensi besar dalam sistem pendidikan negara, terutamanya dalam abad pendidikan ke-21. Teknologi maklumat dan multimedia dalam pendidikan abad ke-21 telah meluas digunakan dalam kalangan pendidik kerana mampu memberi kesan dalam meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, kecanggihan teknologi multimedia telah merubah cara seseorang belajar, cara memperolehi maklumat dan cara menyesuaikan setiap maklumat. Kehadiran teknologi multimedia memberi harapan baru dalam era pendidikan kerana dapat membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Teknologi multimedia juga digunakan sebagai perantara dalam sesebuah penyampaian atau persembahan maklumat kepada para pelajar. Dengan adanya teknologi multimedia,
Masa kini seseorang pelajar boleh berinteraksi secara fizikal dan mental dengan media. Seterusnya, pencapaian akademik mereka akan turut juga meningkat. Sekian, terima kasih.